Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini, saya akan memberikan tutorial untuk set up quiz di Microsoft Form. Pertama sekali, kita perlu mempunyai akaun Office 365, iaitu email UPNM kita, dan kita perlu login di sini. Sebelum itu, terdapat dua cara untuk mengakses Microsoft Form. Cara pertama ialah kita search di Google, dan cara kedua ialah di email UPNM kita, di ikon sebelah Outlook ni kita tekan dan ada form di sini. Tapi jika tidak ada di sini, boleh tekan di all app dan akan jumpalah Microsoft Form ni. Sekarang kita di interface Microsoft Form. Jika anda boleh lihat di My Form, ada dua pilihan, iaitu New Form dan New Quiz. Perbezaan New Form dan New Quiz ni, quiz mempunyai fungsi pemarkahan. So, student boleh menjawab soalan dan pemarkahan boleh dibuat secara automatik dan boleh diperbaharui lah markah tu oleh tuan punya quiz. So, kita terus ke quiz lah. Sekarang kita di interface quiz. View ini hanya tuan punya quiz saja yang boleh view. Untuk menyediakan soalan, sila ke tab question. Pertama sekali, kita perlu tukar title quiz ni. So, kita tukar. Dan di title ni kita boleh tambah description. Selalunya kita boleh tambah tentang maklumat quiz ni, iaitu masa, tarikh dan instruction kepada pelajar. Untuk membuat soalan pertama, klik ke button add new ni, dan kita ada beberapa option untuk soalan. Tapi kita fokus kepada dua saja untuk soalan. So, yang pertama kita pilih choice. So dia akan keluar question 1 ni. Di interface ni terdapat ikon copy untuk kita duplicate semua soalan satu jadi soalan seterusnya. Delete untuk delete soalan tersebut, dan arrow atas bawah ni untuk ubah kedudukan dia menjadi soalan tu muncul nombor berapa. So di choice ni secara default adalah single answer question. So student boleh pilih satu jawapan saja daripada option yang ada. So kita letak dulu nama soalan, kita buat question 1 je. Senang. So jika anda boleh lihat di sini, bila kita tekan insert media ni, kita boleh insert image dan video. Seperti video kita boleh letak link, dan image kita boleh upload sendiri atau kita cari di internet lah. Fungsi kedua-dua ini mungkin kita boleh gunakan untuk soalan yang untuk mengenal pasti gambar ke, atau menambah untuk video tu kita boleh bagi clue lagi kepada student. So kita tengok dekat sini adalah dua option. Kalau kita nak tambah lagi jawapan, di sini kita letak jawapan tu. So jika anda boleh lihat, bila kita hover mouse kita, terdapat tiga ikon ni. Tong sampah adalah untuk delete lah, macam biasa kita delete jawab pilihan jawapan. Dan ini adalah mesej yang akan diberikan kepada responden selepas mereka memilih jawapan ni. Yang penting ialah ni, correct answer. Correct answer ni boleh menunjukkan jawapan tu betul atau salah, dan dikira dia auto grading. So kita boleh letak juga markah point. Contoh satu betul, satu markah. Tapi kalau kita ada soalan yang ada banyak option jawapan, kita boleh pilih multiple answer. So dia akan berubah, ada bulat ke petak. Required ni pula untuk semua. Jika student tidak menjawab soalan ni, mereka tak boleh submit keseluruhan quiz. So untuk tambahkan lagi
pilih option, kita boleh letak shuffle option. Maksudnya ni kedudukan betul dan salah ni untuk setiap student tak sama. Tapi untuk kalau dua jawapan je, dua orang akan berlainan lah. Tapi boleh juga supaya tak mudah untuk student meniru. Kita juga boleh letak math, soalan dan jawapan dalam bentuk mathematical equation. Set title, seperti yang di title kita tadi, kita boleh letak instruction sikit. Bila add branching ni, bila kita jawab soalan ni, dia akan pergi jump ke soalan yang seterusnya. Jadi kita buat soalan kedua. Kita pilih text pula. Ada dua option jawapan. Secara default ni adalah short answer. Short answer dia punya limit karakter adalah 4000 termasuk space. 4000 karakter termasuk space. Kalau long answer ni, student boleh input sepanjang mana yang dia orang boleh type untuk jawapan dia orang. So kalau kita lihat di sini, kalau short answer kita ada add answer. Kalau long answer dia tak ada. Ni kerana teks ni sangat untuk answer ni sangat sangat strict lah. Contoh kalau kita tulis jawapan dia adalah terima kasih. Titik pun tak ada, dia kira salah. Dia sangat strict lah. So better untuk soalan teks ni kita tak perlu dah letak skema, kerana dia boleh mengelirukan lah nanti bila student dapat feedback soalan mereka, jawapan mereka. Ya, andaikan soalan kita ni soalan kuis yang mempunyai dua soalan ni telah siap, kita boleh mencantikkan kuis kita di theme. Theme ni hanya tukar background je lah. Kalau kita tak nak nampak boring ni, kita boleh tambah lah apa-apa. Dia ada preset semua kat sini, dan kita boleh juga tambah sendiri. Kita letak quiz background sini. Dia tukar background je sebenarnya. Contoh saya ambil ni, dia akan jadi background ni, sotong ni. Seterusnya, yang ni lebih penting untuk kita ubah sikit setting dan mengenali setting. Kerana ni yang penting, kerana mostly quiz-quiz ni kita akan hantar melalui link. Jadi bila dapat link tu, kemungkinan kita nak buat quiz esok atau lusa. Tapi kita boleh set quiz tu boleh buka bila di bahagian option for responses. Kita biar tick accept responses, cuma kita boleh set start date. Untuk kita nak buat besok, kita buat tadi 20 hari bulan, end date pun 20 hari bulan. Untuk kita buat quiz ni 2 jam. Kita boleh juga customize thank you message your quiz. Sini juga who can fill out this form, juga sangat penting. Option pertama, anyone with the link can respond, ni better untuk survey. Kalau kita nak buat survey, kerana mungkin penjawab survey kita tu bukan daripada organisasi. Tapi untuk quiz ni better untuk kita pilih only people in my organisation can respond. So dia akan record name dan one response per person. So dia sebabkan kita student yang akan menjawab akan menggunakan email Al-Fatih. So dia orang quiz kita ni akan record nama dan respon setiap pelajar yang menjawab. So result automatically ni, kalau kita mempunyai soalan yang direct semua dah kira, kalau student jawab tu terus dapat terus dah auto grading, tak perlu kita nak manual grading. Better kita show result lah. Tapi sebab kita dah buat yang text
text question ni kita tutup dulu. So kita boleh hantar soalan-soalan quiz kita ni kepada student. So sebab kita dah pilih tadi, only people in my examination can respond. Kita boleh sebarkan soalan-soalan kita daripada 4 option. Pertama, link kita copy dan bagi di WhatsApp. QR code kita download dan kita bagi QR code ni kepada WhatsApp juga, tapi student perlu ada peranti lagi satu untuk scan. Di embed ni kita boleh copy ni dan embed di platform e-learning, tapi juga sangat tak efisien lah untuk kita paste di e-learning, dan kita pun dah set up tarikh dan masa, so tak perlu. Dan link ni juga kita boleh boleh hantar melalui email, dan kita perlu type email student one by one. Kalau kita nak check dulu kita punya quiz, kita boleh semak di preview. Preview ni apa student yang akan nampak. So student akan nampak macam ni di komputer. Dia juga boleh view di mobile. Dia akan jadi macam ni. So kita nak uji betul, kita boleh submit juga. Tapi sebabkan kita dah set tarikh, dia mesti tak boleh masuk. This form is not started yet. Tapi kalau kita bagi link tu, student tak akan nampak lah bentuk soalan dia tak akan nampak, dia terus keluar macam this form is not started yet. Ni hanya kita je yang nampak. Okay, contoh kalau kita tukar kita disable start date dengan end date. Kita pergi ke review. Kita ambil tu. Kita juga boleh submit ke quiz kita. So untuk lihat jawapan di responses. Di sini ada macam infografik untuk setiap soalan. Kita boleh review answer, iaitu kita boleh grading balik markah. Dia akan tulis needs review. So kalau kita ada 10 student, kita boleh klik lah di sini. Ni akan jadi 10 nama, drop down, kita pilih mana satu yang dah grading. Contoh kita tengok student ni bagi markah bagi jawapan yang sangat bernas, kita nak bagi markah lebih, kita ambil 3. Dia akan tulis extra credit sebab dia lebih daripada 2 yang kita dah berikan. So kita boleh komen lah kat sini jawapan. Dekat titik ni kita boleh delete, print dan post. So kita pergi ke post score tadi. Post score ni adalah untuk kita bagi makluman kepada pelajar yang dia ada dia boleh view balik dia punya jawapan yang telah di grade. Dia akan tulis status graded. Kalau kita tadi tak grade yang soalan kedua teks tu, dia akan tulis ungraded. So untuk post score kita select all. Kalau kita ada banyak lagi student yang tak grading, kita boleh klik je mana dan kita post score. Di sini kita ada penerangan. Posting scores will give respondents access to view feedback and the result of their quiz. Respondent can view the result using the same link that they used to launch the quiz. So untuk view balik jawapan mereka perlu buka balik link yang kita beri tadi, yang kita dah share tadi, dan dia orang boleh tengok markah. Kita boleh tengok untuk setiap titik ni akan ada lebih option. Tapi kat sini delete all responses.
So kita data-data kita ni boleh buka di Excel juga. So dengan itu tamatlah tutorial quiz ni untuk Microsoft Form. Jika terdapat sebarang pertanyaan, sila hubungi helpdesk UPNM atau mengisi borang e-aduan di e-learning UPNM. Sekian, terima kasih.